Okay, integration as the summation of volumes. Okay, sekarang ni kalau yang lepas kita belajar integration pasal area kan. Area. Okay, yang ni integration volume. Okay, volume. Okay, so volume of revolution of the region, okay, between a curve. Okay, maksudnya kita nak kira volume tu dia ada kaitan dia antara curve, okay, lengkungan, dan juga okay, between a curve and x axis, okay, lepas tu y axis dan juga straight line. Dia sama macam area. Jalan kerja dia lain daripada area, tapi hubung kait antara curve, x-axis, y-axis, straight line. Okey, macam mana area, sama juga macam volume pun sama. Dia melibatkan ni curve, x-axis, y-axis, straight line. Okey. Okey, kalau nak kira volume pula, okey, dia antara between a curve and x-axis, y-axis and straight line. Okey, so sekarang ni saya nak ajar kalau antara curve dengan x-axis. Okey, formula dia adalah, okey, volume tu kita anggap sebagai V lah. Okey, V equal to pi, okey, BA, upper limit, lower limit, okey, y square dx. Okey, ini adalah formula untuk x-axis. Okey, kalau y-axis pula, V equal to pi BA x square dy. Okey, nampak tak beza dia? Kalau x-axis, dia dx. Kalau y-axis, dia dy. Okey, kalau dia dekat x-axis, y square dx. Kalau dia dekat y-axis, x square dy. Okey, kalau straight line pula, okay, straight line ni, yang ini dia yang ini nanti saya akan ajar kemudian lah. Okay, volume tu terhasil dia akan menghasilkan volume of cylinder. Sebab apa cylinder? Sebab dia membentuk bentuk cylinder lah. Okay, okay, so contoh curve ni dia akan berputar 360 darjah. Kalau dia dekat paksi X, dia akan berputar ataupun berpusing, okay, 360 darjah daripada paksi X ni. Okay, so bila dia berpusing, curve ni berpusing, dia akan membentuk silinder. Okay, volume of cylinder ni lah kita nak kira. Okay, di mana kalau bentuk silinder, okay, kita yang ini, okay, yang ini adalah dia punya radius. Okay, radius ataupun jari. Dan ini bila panjang ni, keseluruhan ni adalah diameter. Ini adalah radius. Okay, di mana ini adalah upper limit dan lower limit. Okay, so ini adalah shaded region dia. Shaded region ni mesti atas ataupun bawah daripada x-axis. Tapi dia tak ada positif ke negatif ke. Okay, sebab volume, okay, dia tak akan jadi negatif. Jawapan dia mesti semua positif. Okay, so dia tak sama macam area lah. Okay, so nampak tak macam bentuk silinder kat sini? Okay, sebab volume of cylinder tu dia generated sebab curve ni dia berpusing ataupun berputar sebanyak 360 darjah, okay, ke atas paksi X. Okay, sebab tu dia membentuk volume of cylinder. Okay, so daripada upper limit dan daripada lower limit dan upper limit ni, okay, dekat sini adalah dia punya jejari ataupun radius. Okay, dan daripada dekat sini sampai ke sini, ini adalah dia punya height ataupun ketinggian. Okay, so daripada sini korang boleh kira volume of cylinder. Kalau volume of cylinder, pi r square h. Okay, so radius ni adalah daripada sini, height dia adalah ini. Okay, tapi sekarang ni kita bukan nak kira volume of cylinder. Kita nak kira volume of revolution antara curve dengan x-axis. Okay, so kita nak ni je, yang shaded region ni je. Okay, so kita kena ikut formula yang ni, yang dia dah bagi ni, macam mana nak kira volume. Okay. Okay, kalau korang jumpa soalan macam ni, when the shaded region is revolved through 360 degrees about the x-axis, kalau jumpa ayat macam ni, confirm korang kena cari volume. Okay, so dia sama ada about the x-axis ataupun y-axis. Okay, so okay, soalan dia, kalau korang jumpa, okay, kalau untuk soalan yang volume of revolution between the curve and x-axis, okay, ni contoh soalan dia. Okay, kalau dia bagi macam ni kan, okay, so macam mana kita nak cari? Okay, so kita kena pastikan, okay, terus je buat dia punya formula. Ikut je formula yang dia bagi tu. Okay, volume equal to pi, okay, lepas tu BA, okay, upper limit dia B, B dia 4, A dia 1. Okay, so masukkan y square. So y equal to x plus 2x. So ambil yang ni, okay, cuma tambah square. Okay, so x plus 2, okay, divide by x, okay, ataupun over x, okay, square dx. Okay, so lepas tu kita kena integrate pula. Okay, selesaikan yang ni dulu baru integrate. Okay, so yang ni selesaikan, dia akan jadi, okay, yang ni x square. Okay, x square, korang boleh buat dua cara, sama ada expand yang ni, okay, dia jadi macam ni, bracket dengan bracket, ataupun terus je buat, saya suka guna cara ni sebab lagi senang. Okay, iaitu x square, okay, x square, lepas tu 2, okay, 2 darab 2 per x darab x. Okay, so 2 darab 2 per x ni, okay, 2 per x ni adalah macam ni, 2 per 1 darab 1 per x. Sebab tu dia jadi macam ni kan. So 2 darab 1, 2. 1 darab x, x. So sebab tu jadi 2 per x. So kita nak 1 per x ni, kita nak tukarkan dia.
Okay, so 1 per X dia akan jadi X negatif 1. Okay, so jadi 2 per X kuasa 1 lah. So 2 darab X kuasa 1. Okay, darab dengan X. Okay, so kalau macam ni, settle lah kalau yang ni. Okay, settle ni dulu. X kuasa 1. Kalau darabkan kuasa dia kena tambah. Okay, so negatif 1 tambah 1. Negatif 1 tambah 1 kosong kan? So X negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Kalau X kosong, okay, kalau X kosong jadi dia 1. Okay, so yang ni adalah X kosong, yang ni. So jadinya 2 darab X kosong. X kosong sama dengan 1. So 2 darab 1 sama dengan 2. So 2 darab 2 tadi sama dengan 4. So jawapan dia adalah 4. Okay, letak dulu 4. Okay, tambah 4. Okay, 2 darab 2 per X darab X, settle, jawapan dia 4. Okay, tambah dengan 2 per X. 2 per X square. Macam ni, 2 per X square tu kan 2X negatif 1. Okay, square macam ni kan. So jawapan dia adalah 4X negatif 2. Okay, tambah 4X negatif 2. Okay, ataupun 4X negatif 2 tu korang boleh buat juga sebagai 4 per X square. Okay. Okay, so lepas tu dah settle yang ini, barulah korang boleh integrate yang ni. Okay, so integrate dia. Okay, yang ni integrate. So X 2 plus 1 bahagi dengan 2 plus 1. Okay, lepas tu tambah 4X. Tambah 4X. Lepas tu tambah 4X negatif 2. Tambah 4X negatif 2 tambah 1 bahagi dengan negatif 2 tambah 1. Okay, lepas tu terus je buat bracket dan letak dia punya upper limit dan lower limit. 2, 1. Ops, jangan lupa yang ini, dia punya pi ni jangan ditinggalkan. Korang kena darab dengan pi. So yang ni jawapan dia jadi X kuasa 3 bahagi 3 tambah 4X tambah 4X negatif 2 tambah 1 negatif 1 bahagi dengan negatif 1. Okay, so yang ni dia jadi negatif 4 ke 1 kan. So jadi negatif 4 je. Okay, negatif 4. Okay, yang ni boleh jadi negatif 4X negatif 1 boleh jadi negatif 4 per X. Negatif 4 per X. Okay, so tambah tolak, jadi tolak. So yang ni 2, 1. Okay, darab dengan pi. So masukkan je. Okay, masukkan je. Masukkan, gantikan nilai X tu dengan upper limit, lower limit. Lepas tu macam ni. Contohnya 2 kuasa 3 bahagi 3 tambah 2 tambah 4. 2 tolak 4 per 2. Yang ni tolak dengan 1 kuasa 3 bahagi 3 tambah 4. 1 tolak 4 per 1. Okay, so yang ni kena settlekan. Lepas tu darab dengan pi. Okay, okay, ni 109 per 3 tolak dengan 1 per 3. So jawapan dia adalah 36. Okay, yang ni jawapan dia 36 darab dengan pi. So 36 jawapan dia mesti dalam unit cubic. Okay, 3. Okay, kuasa 3. Okay, kalau dia bagi soalan macam ni dia ada shaded region, dia ada 2. Ni 1, ni 1. Okay, so macam ni korang nak tentukan dia punya upper limit dengan lower limit. Kalau area kena bahagikan. Yang ni area A, yang ni area B contoh. Lepas tu kena tambah Tapi kalau untuk volume, okay, volume tak payah ceraikan jadi 2 area. Tak payah nak tambah. Okay, terus je buat, okay, ikut formula yang ni. Okay, so kalau ikut formula ni nak cari volume pi, okay, darab dengan, okay, upper limit dengan lower limit dia terus je ambil. Okay, yang tengah ni tak payah ambil. Terus je ambil daripada hujung dengan hujung. So dia punya upper limit adalah 1. Okay, 1. Lepas tu yang ni negatif tau. Okay, yang ni negatif 2. Negatif 2 ni dia punya lower limit. Lepas tu masukkan je nilai ni. Okay, ni expand dulu. Jadi X square plus 2X. Okay, lepas tu letak kuasa 2 sini. Dx. Okay, dah macam ni je. Okay, so selesaikan macam tadi. Just nak bagi tahu yang kalau macam ni tak payah asingkan macam area. Okay, ambil je upper limit dengan lower limit. Jadikan 1. Kira sekali. Volume of revolution, okay, between a curve and y axis. Okay, ni korang kena faham konsep dulu. Okay, okay, yang ini, okay, maksudnya sama macam tadi. Okay, dia menghasilkan volume. Okay, curve ni, okay, curve ni dia akan melingkar, dia akan berpusing dekat y axis. Okay, dia akan berpusing dekat y axis dan dia akan menghasilkan volume of cylinder dekat y axis. Okay, so dia macam ni, dia bentuk macam ni. Okay, ini dia punya ni. Kiranya macam ni lah. Okay, so dia akan membentuk volume of cylinder. Nampak bentuk cylinder sini kan? So ini adalah lower limit, ini upper limit. Okay, so shaded region ni adalah ini. Ini kiranya ini dia macam bentuk volume of cylinder lah. Okay, so right. Okay, yang ni dia punya radius, yang ni dia punya high. Okay, okay, so itu je. Yang ini curve dia mesti x equal to fy.
Okay, so ini adalah contoh soalan. Okay, dia bagi curve contoh yang ni. Cumanya, okay, yang ni kita boleh terus cari ikut formula ni kan. Masukkan je B, A, lepas tu nilai X berapa, selesaikan. Okay, ni senang. Tapi kalau yang ini, dia ada straight line sekali. Okay, tapi dia suruh kira volume of revolution about the y axis. Maksud dia suruh kira yang dekat y axis lah. Okay, nampak macam dia jatuh macam dekat x axis kan, tapi sebenarnya dia nak yang dekat y. Okay, so kalau volume yang dekat y axis ni, okay, dia dah bagi jawapan dia 21/2 units cubic. Okay, so lepas tu kita kena cari value of k. Value of k dia berapa. Kat curve tu dia bagi equation dia y equal to 9 tolak x square. Okay, so macam ni kita nak cari value of k. Macam mana? Okay, kita kena mula-mula, okay, jap. Okay, mula-mula kita kena tahu dia punya upper limit dan lower limit. Of course, okay, this is lower limit and this is upper limit. Memandangkan dia nak volume about y axis, so kita kena letak upper limit and lower limit dekat y axis. Jangan letak kat sini, letak kat sini. Okay, so A dia of course lah kosong, dia dekat sini. B dia sama dengan K, kan, sebab y equal to K. Okay, so yang B ni upper limit dia lah ialah K, upper limit dia adalah K. Okay, so yang ini, okay, macam mana kita nak tahu yang ni berapa? Okay, macam mana kita nak tahu yang ini berapa? Okay, senang je, ambil equation yang ni, masukkan nilai X, sebab kita dah tahu koordinat dekat sini mesti kosong, Y tu berapa? Maksudnya X tu kosong, Y je kita tak tahu berapa. So gunakan equation yang ni. Okay, so gunakan equation yang ni, kira lah. Okay, when X equal to 0, okay, so Y equal to 9 minus X square. So X ni gantikan dengan 0, so korang dapatlah Y tu berapa? 9 tolak kosong 9. So dia punya, when X equal to 0, Y equal to 9. So dia punya koordinat adalah 0, 9. Okay, so ini 9 lah. Okay, so dia punya B ataupun K ni mesti less than 9. Okay, mesti less than 9. Okay, so kita, macam mana kita nak kita nak dapatkan K tu? Okay, okay, so macam mana kita nak dapatkan K ni? K ni berapa? So K ni kan sebagai upper limit, salin je formula ni. Okay, salin je formula ni, iaitu okay, volume dia K pi. Okay, lepas tu B dia K kan, letak sini K. Okay, lepas tu A dia kosong, okay, letak kosong. Lepas tu X square dy, X square. So ini Y, so kita kena jadikan dia punya subject dia X lah. Okay, kalau X square, okay, yang ini dia kan macam ni kan, Y tolak A equal to 9 tolak X square. So kita nak X square, kita nak X square, so nak tinggalkan X square kat sini seorang-seorang. 9 ni bawa pindah sana, so jadi Y tolak 9 equal to negative X square. So negatif ni pindah sana, dia akan jadi macam ni, negatif, bracket kan, Y tolak 9. Okay, so tinggallah X square seorang kat sini, so negatif pergi sini, so jadi negatif 9 plus negatif Y plus 9, ataupun 9 minus Y. Okay, 9 minus Y sama dengan X square. So 9 minus Y ni masukkan dekat sini. Okay, tak payah letak square lagi sebab kita dah dapat X square. Okay, so volume tadi dia dah bagi 22/1/2 units cubic. So salin je 22. Okay, 22/1/2 ni you all boleh buat improper fraction lah. Okay, iaitu 45/2. Sama je, okay. So buat 45/2 pi. Okay, ni pi, lupa nak letak. Okay, pi. Okay, sama dengan, okay, salin je sebiji-sebiji. Okay, okay, pi sama dengan apa? BA. Okay, sekarang ni tadi korang dah dapat kan? Okay, upper limit dia adalah ni. Ni upper limit dia. Ni upper limit B. Yang ni lower limit A. A kita dah tahu sama dengan kosong. So B, okay, kalau A sama dengan kosong, so kalau B sama dengan apa? Ni kan Y equal to K. So B sama dengan K. Just buat je kat sini, K. Okay, so A sama dengan kosong. Okay, X dia tadi kita dah dapat kan? Okay, so X dia adalah X square. Sorry, ni X square. Okay, ni formula dia X square dy. So X square tadi kita dah dapat. Okay, X square equal to 9 minus Y. Okay, lepas tu dy. Okay, so daripada sini, okay, yang ni korang, pi ni korang pangkal lah. Okay, sebab jawapan ada pi, so pi kat sini pun tak ada. Okay, so yang ni korang differentiate. Okay, differentiate. Sorry, yang ni korang integrate. Okay, integrate, so dia jadi macam ni lah. 9 Y, okay, tolak dengan Y 1 plus 1 over 1, over sampai sini pula. Okay, over 1 plus 1. Okay, lepas tu buat dalam bracket K kosong. Okay, sama dengan 45/2. Okay, so ini 2 kan, ini 2. Okay, ini pun 2. Okay, so korang substitute nilai Y ni dengan K dan kosong. Okay, so dia jadi 9K tolak K kuasa 2 bahagi 2. Okay, tolak dengan kosong, 9 darab kosong tolak dengan kosong square bahagi 2. Okay, so equal to 45/2. Okay, so ini jawapan dia berapa? Okay, ini jawapan dia memang macam ni lah. Kita tak boleh nak
selesaikan. Okey, turunkan je yang ni 9K tolak dengan yang ni umpama macam 1/2K² lah. Okey, so yang ini jawapan dia kosong. Okey, ini jawapan dia kosong. So yang ni tolak kosong ni je lah kan tinggal. Okey, so sama terus je buat. Okey, equal to 45/2. Okey, so kalau yang macam ni, macam mana korang nak buat? Okey, so yang ini, okey, boleh je kalau korang nak buat tolak kosong kan. Tolak kosong sama dengan, ini kosong kan, 45/2. Jadi macam ni. Okey, so yang ini korang kena pindah belah sana supaya korang jadikan quadratic equation. Okey, so yang ni susun balik, negatif 1/2K² tambah 9K. Okey, tolak kosong. Ni pindah sana jadi tolak 45/2. So equal to 0. Okey, so ini kalau tolak kosong, so jadi negatif 45/2. Okey, so sekarang ni guna je kalkulator, cari nilai K tu berapa. So yang ini adalah A, yang ni adalah B, okay, yang ni adalah C. Okay, masukkan je nilai A, B dan C guna kalkulator. Okay. Okay, korang buat untuk dapatkan nilai K ni, korang buat dulu bracket siap-siap 2 macam ni. Lepas tu equal to 0. Okay, letak 1K sini, 1K lagi 1 bracket. Okay, so bolehlah guna kalkulator untuk kira value of K. Okay. So tekan je sini. Okay, tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Okay. Lepas tu korang tekan 1 EQN tu. Okay. Lepas tu tekan next sini, degree tekan 2. Okey, lepas tu masukkan A, negatif 1/2, negatif 1 ni per 2. Okey, tekan equal. Okey, B pula 9. Okey, tekan equal. C, negatif 45/2, negatif. Okey, 45/2. Okey, lepas tu tekan equal dan korang akan dapat jawapan dia. Okey, X ni adalah K lah. X yang pertama atau K yang pertama adalah 3. So, masuk ke dalam tu, negatif 3. Dia terbalik kalau masuk bracket dia jadi, kalau positif jadi negatif lah, negatif 3. Okey, lepas tu K yang kedua tekan lagi equal. So, dia akan keluar X tu. So, 15 kan? So, masukkan negatif 15 kat sini. Okey, dia sebenarnya macam ni. K minus 3 equal to 0. So, minus 3 pindah ke sana. K sama dengan 3. Okey, ataupun K minus 15 equal to 0. Minus 15 move. K pindah ke sana. K equal to 15. Okey, so sekarang ni, korang rasa K yang kat sini 3 ke 15? Okay, fikir secara logik. Yang ini korang dah dapat tadi. Koordinat dia adalah 0, 9. So, automatik dekat sini adalah 9. Okay, sini 9. So, kalau sini 9, mestilah K ni less than 9. So, yang mana less than 9? Adalah sini. Okay. So, yang ni kita tak pakai, kita ambil yang ni. So, K equal to 3. K equal to 3. Okay. 3. Okay, so sekarang ni saya nak ajar macam mana nak kira volume of revolution of the region between a curve and straight line. Okay, so yang ini, okay, dia akan melibatkan dua volume, okay, iaitu volume yang dihasilkan daripada curve, okay, volume generated, okay, by the curve, dan lagi satu, okay, volume yang terhasil daripada straight line, okay, volume, okay, generated by straight line, okay, by straight line. Okay, so satu ada curve, satu ada straight line. Macam area jugalah, ada curve, ada straight line. Okay, so volume of the volume generated by the curve ni, okay, dia boleh plus dengan volume generated by the straight line, ataupun dia boleh minus. Okay, dia boleh plus minus. Ni plus ni plus ni, ataupun ni minus ni minus tu. Okay, so dia boleh plus minus. Okay, so volume generated by the curve ni, okay, dia umpama macam ni lah. Okay, ni paksi X, ini paksi Y. Okay, so katakanlah ini curve. Okay, katakanlah, okay, area of the shaded region. Okay, area of the shaded region. Okay, ni adalah shaded region. Okay, shaded region tu, shaded region tu dia melibatkan paksi X, X-axis dan juga curve. Okay, so bila dia jatuh, area of shaded region ni, dia jatuh daripada curve kepada paksi X. Ataupun boleh je macam ni, curve macam ni kan. So, ni shaded region, dia jatuh daripada curve, dia jatuh pergi ke Y-axis. So, kalau macam ni, barulah kita boleh kira dia punya volume. Okay. Tapi, kalau macam ni, katakanlah macam ni kan. Macam ni. Okay, macam ni. Okay, dia bertembung dengan straight line. Okay, katakanlah kalau apa tu? Katakanlah kalau curve tu dia bertembung dengan straight line. Okay. Lepas tu area of the shaded region dia, okay, area of the shaded region pula, sorry. Lepas tu shaded region dia, okay, dia tak macam ni. Kalau yang ni, dia curve, dia jatuh dekat paksi Y atau paksi X. Kalau yang ni, shaded region dia, curve, lepas tu dia jatuh kat straight line. Dia tak jatuh dekat, curve ni dia, dekat sini kan, dia tak jatuh dekat X-axis ataupun Y-axis. Okay, dia antara curve, shaded region ni dia duduk antara curve dengan straight line. Macam tu. Okay, so, kalau yang ni, kita boleh kira volume dia sebab antara curve dengan paksi X, paksi Y atau paksi X. Okay, kalau yang ini, kalau dia ada dua-dua kan, curve dengan straight line, so kita boleh generate volume. Okay, ada dua, kebiasaannya lah kita boleh generate dua volume daripada straight line. Okay, iaitu volume of, volume of cylinder.
okay, ataupun volume of apa tu, cone, okay, volume of cone, okay. So contoh kalau volume of cylinder kan bentuk dia macam ni kan, macam ni, macam ni kan bentuk cylinder. Kalau cone pula macam ni. Okay, so kita boleh bentuk volume daripada straight line, okay, cylinder dengan cone. Kalau area, okay, kalau area, katakanlah area kan kita boleh bentukkan area daripada straight line, contohnya trapezium, quadrilateral, triangle. Tapi kalau triangle tak ada volume, trapezium tak ada volume, so kita tak boleh guna apa yang dekat area, kita tak boleh guna untuk volume. Okay, sebab triangle tak boleh kira untuk volume, contohnya macam tu lah. Okay, so kalau macam ni, okay, daripada straight line ni kita boleh generate dia punya volume. Okay, katakanlah macam ni, kita boleh generate volume cylinder. So dia akan bentuk cylinder macam cylinder pula. Kita boleh generate volume of cone. So dia akan bentuk cone macam ni. Okay, macam tu. Okay, ni contoh soalan dia. Okay, so dia bagi ni, okay, ni equation of the curve, yang ni equation of the straight line. Okay, lepas tu dia bagi koordinat P dengan Q. So sekarang dia suruh cari, okay, dia suruh cari volume of the shaded region. Okay, so macam mana kita nak cari? Okay, so dia punya formula adalah, okay, kalau dekat sini, okay, so kita kena keseluruhan yang ni, okay, tolak yang ini, dapat yang ni. Okay, so formula dia adalah volume generated by the line, okay, tolak dengan volume generated by the curve. Okay, dia macam ni lah. Okay, yang ni volume generated by the line. Okay, dia akan membentuk volume of cylinder. Okay, volume of cylinder yang ini. Okay, lepas tu tolak dengan volume of the curve. Yang merah ni, okay. Ni volume of the curve, yang ni volume of cylinder. Yang ni volume generated by the line, yang ni volume generated by the curve. So, nak cari volume of cylinder ni, yang generated by the line ni. Okay, so kalau volume of cylinder, formula dia berapa? Okay, cylinder. Betul lah. Cylinder pi r square h ataupun pi darab jari, okay, darab tinggi. Okay, kalau yang ni, okay, yang ni dia turun dekat x-axis kan. Okay, so value dalam soalan pun dia minta, okay, find the volume generated when the shaded region is revolved through 360 degrees about the x-axis. So dia jatuh kat x-axis. Kalau soalan cakap about the y-axis, so buat dekat y-axis. So soalan ni dia cakap dia about x-axis, so dia jatuh dekat x-axis. Ini. Okay, so yang ini kalau x-axis dia punya formula adalah, okay, pi, okay, ba, okay, y square dx. Okay, so sekarang ni formula yang ini, okay, tolak dengan formula yang ini. Okay, radius dia, okay, kena tengok daripada macam ni kan. Yang ni ke sini, daripada part CX ke straight line ni. So daripada part CX ke straight line ni berapa panjang dia? 4 tolak kosong. So inilah panjang dia. Panjang dia adalah 4 unit. So kalau radius dia atau jari dia 4, diameter dia 8. Macam tu lah. Okay, so sini 4. So the radius atau jari 4 square darab dengan height. Height dia adalah ni lah ni. So kalau sini daripada, okay, dari sini ke sini. So 3 tolak 1, 2 unit. So darab dengan 2. So korang akan dapat jawapan dia adalah 32 pi. Okay, dah dapat yang ni, volume of cylinder ni tolak dengan volume of the curve. Okay, so volume generated by the curve. Okay, kalau yang ini, okay, pi darab dengan, okay, upper limit tolak dengan lower limit. Okay, upper limit tolak lower limit. B upper limit. Upper limit dia adalah dekat sini. Okay, sini B, sini A. Tu sama juga dekat sini. So upper limit dia 3. Okay, B 3, A 1. Okay, B 3, A 1. Okay, lepas tu Y. Y dia, kalau equation of the curve adalah ni. Okay, so ambil sini. Okay, so X plus 3 bahagi X. Okay, letak square dx. Okay, so selesaikan yang ni dulu. Nak selesaikan yang ini, okay, korang kena integrate yang ini. Okay, so yang ini kan, ni X tambah 3 per X kuasa 2 ni, yang ni korang kena selesaikan dulu. Okay, baru korang boleh integrate. Okay, so yang ini umpama macam ni, X square, so X square. Okay, lepas tu X, okay, ataupun X darab 3 per X. Okay, X darab 3 per X ni adalah 3X kuasa negatif 1 lah, kalau kita nak hilangkan pecahan dia. Okay, lepas tu darab dengan 2. So korang akan dapat jawapan. Okay, yang ni X positif 1 kan, X1. So kalau kuasa yang ni kan, yang ni kuasa, bila yang ni darab, so kuasa dia kena tambah. Okay, so 1 tambah negatif 1 kiranya X kosong lah. X kosong, 3X kosong. So 3 darab 1, jawapan dia 3. 3 darab 2 sama dengan 6. So tulis sini positif 6. Okay, lepas tu, okay, yang ni pula 3 per X ataupun 3X negatif 1. Okay, square. So dia akan jadi 3 square 9. Okay, 3 kuasa 2 9. Okay, lepas tu X negatif 1 darab 2. So X negatif 2. Ataupun dia boleh jadi 9 per X kuasa 2. Mana-mana pun boleh. Okay, so saya buat tambah 9 per X kuasa 2. Okay, so dia jadi macam ni. Dah jadi macam ni, baru korang boleh integrate. Okay, so yang ini korang boleh integratekan dia. Okay, integratekan dia jadi macam ni lah. Okay, apa tu? X 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah 6X. Okay, tambah. Okay, yang ni buat macam ni lah, senang sikit.
9x negatif 2. Okay, so 9x negatif 2 plus 1 bagi negatif 2 plus 1. Okay, so terus buat macam ni. Okay, terus buat macam ni. Lepas tu letak upper limit dengan lower limit dia. Okay, so letak pi kat sebelah dia. Okay, so ni turunkan je 32 pi. Okay, so yang ni selesaikan. Okay, 3 negatif 2 tambah 1 negatif 1. So negatif 1, 9 per negatif 1 dia akan jadi negatif 9 lah. So dia akan jadi negatif 9x negatif 1. Okay, so lepas tu kurang masukkan dia punya, gantikan nilai x tu dengan upper limit dan lower limit. Okay, iaitu 3 dan 0. So buatlah, yang ni gantikan nilai x tu dengan 3, 0. Okay, so buatlah macam biasa. 3 kuasa 3 bahagi 3 tambah 6 darab 3. Okay, ni tambah tolak jadi tolak lah. Okay, tolak 9x. Okay, tolak 9 darab 3. Okay, yang ini. Okay, tolak dengan, ini gantikan x dengan 0 pula. Ini negatif 1, jangan lupa. Okay, lepas tu gantikan dengan 0. Okay, 0 kuasa 3 bahagi 3 tambah 6 darab 0 tolak dengan 9 darab 0 negatif 1. Okay, so ini tolak ini dah dapat jawapan, darabkan dengan pi. Okay, dia agak panjang sedikit. Okay, so yang ini jawapan dia adalah okay, bila yang ini, okay, bila yang ni tolak ni, okay, saya terus buat jawapan dia lah. Okay, so jawapan dia adalah 32 pi tolak dengan, okay, yang ni tolak ni, jawapan dia 26 2 per 3 pi. Okay, 26 2 per 3 pi. Okay, so tolak je, korang akan dapat jawapan 5 1 per 3 pi unit cubic. Okay.